benda-benda yang tak semestinya boleh didapatkan dengan akal. Semua benda tak semestinya boleh didapatkan dengan akal, dengan secara logik. Tetapi kita perlukan kepada panduan. Panduan iaitu apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memerlukan panduan melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tadi masa semayang, tengah semayang, ada orang melintas di hadapan orang semayang. Ini perkara ni kadang-kadang orang melihat itu satu benda yang remeh. Kita melihat satu benda adalah lintas orang semayang, biasalah. Sebenarnya Nabi telah pun meletakkan ancaman bagi perbuatan tersebut. Nabi kata, kalaulah orang yang nak lintas di hadapan orang yang sedang bersolat, lintas di hadapan, sebab tu kita buat line soft ni, maksudnya apa? Ini garisan. Jangan melangkah di dalam garisan saya. Nabi telah meletakkan, Nabi telah mengemukakan satu hadis yang mana kata Nabi, kalaulah seandainya orang yang nak lintas di hadapan orang yang sedang bersolat, dia tahu balasan dia apa dia. Misalnya dia sanggup tunggu 40 hari, 40, 40, ada kata 40 tahun, ada kata 40 hari. Tunggu di hadapan orang tu, tak mau lintas. Sebab apa? Tak berbaloi dengan dosa yang dia akan dapat. Jadi kalaulah kita terlalu nak cepat, nak tergesa-gesa, kita boleh cari jalan lain. Boleh cari jalan lain yang mana tidak melintas di hadapan orang solat. Sebab apa? Balasan dia sangat tidak berbaloi. Dan juga ada yang apabila iqamat telah dikumandangkan, bila iqamat dah telah dikumandangkan, orang semayang, bila dah baca Fatihah, bila dah baca surah, imam nak sujud, imam nak rokok, maaf, bila imam nak rokok, ada yang baru lepas tengah berwuduk kelang kabut lari masuk dalam saf. Perkara tersebut larangan. Nabi larang. Nabi kata jangan kamu kelang kabut. Sebab apa? Bila kita masuk di dalam solat dalam keadaan termengah-mengah, macam mana bacaan Fatihah kita dalam solat? Itu satu. Bacaan Fatihah kita di dalam solat mestinya tidak betul. Sebab sebutan kita tu tersangkut dengan sebab nafas. Jadi bila sebutan Fatihah huruf tidak betul, solat kita bagaimana? Tidak sah. Sebab Fatihah merupakan satu rukun. Sebab tu Nabi kata, fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Hendaklah kamu masuk di dalam saf dalam keadaan tenang, jangan terburu-buru. Kalau kamu tertinggal satu rakaat, fa'atimmu, kamu sempurnakan rakaat tersebut, bangun. Jadi tidak ada masalah bagi orang yang masbuk di dalam solat. Sebab tu kalaulah terlalu nak mengejar perkara yang sunat menyebabkan yang wajib terabai, ini satu kesalahan. Apa nak mengejar pahala sunat? Kerana nak dapat takbiratul ihram bersama imam, kerana nak dapat satu rakaat bersama dengan imam, tak nak masbuk, itu satu kebaikan. Tetapi kalau kita mengejar yang sunat menyebabkan yang wajib terabai, ya apa dia? Fatihah, maka sembahyang kita rosak. Sebab tu penting, penting untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Ini tidak bila orang ada majlis ilmu lari balik. Sebab apa? Ustaz duk kata dekat orang, ya, panas telinga, tak boleh dengar, balik. Itu satu benda yang merugikan. Ini dipanggil sebagai satu musibah. Bila tidak ada orang yang berautoriti, tidak ada orang yang berkelayakan untuk jadi imam, orang yang tak layak untuk mengajar. Jadi mulalah apa ustaz ni gini. Jadi bila orang mengajar tu tak mengambil istifadah, tidak mengambil faedah daripada pengajaran tersebut. Ini solat, satu perkara yang penting. Awwalu ma yuhasabu bihi an-nasu yaumal qiyamati shalah. Perkara mula-mula yang akan dihisab, Allah tak tanya kamu korban lembu banyak mana seumur hidup kamu. Ibadah korban kamu buat berapa ekor? Tak. Zakat berapa ribu yang kamu keluarkan? Tidak. Haji dah pergi berapa kali? Tak. Tapi Allah akan tanya apa? Solat. Iza salahat salahal amru kulluh. Iza fasadat fasadal amru kulluh. Bila semayang itu cantik, semayang itu baik, amalan lain pun turut menjadi baik. Bila amalan rosak, solat rosak, ibadah-ibadah lain pun jadi rosak. Dia macam apa? Short.
Dia macam short. Bila semayang tak beres, semayang tak selesai, ibadat lain pun sama juga. Sebab tu kita ni sebenarnya kita tak tahu apa yang baik untuk kita. Allah tahu apa yang baik untuk kita. Dalam agama yang menjadi sumber selain daripada Al-Quran dan juga Sunnah, iaitu akal. Tetapi apabila manusia terlalu menggunakan logik akal sehingga mengabaikan, mengenepikan Al-Quran dan juga Sunnah, boleh membawa kepada tergelincir daripada jalan yang sebenar. Dan hadis yang saya bacakan tadi, hadis daripada seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit Al-Ansari Al-Khazraji, seorang sahabat yang berasal daripada Madinah, daripada suku kaum Khazraj. Khazraj dia ahli Madinah. Dia ada Khazraj dan dia ada Aus. Dan juga ada Bani Quraizah, Bani Mustalik daripada Yahudi yang menetap di Madinah. Jadi Ubadah bin Samit, sahabat yang mana turut serta bersama dengan sahabat yang lain, wakil daripada Al-Ansar, yang seramai 12 orang yang buat perjanjian dengan Nabi yang dipanggil sebagai bai'ah. Bai'ah sebagaimana kita maklum pernah dengar dipanggil bai'atul aqabah. Ada dua bai'ah aqabah, dan ada juga dinamakan sebagai bai'atul ridwan. Bai'ah ni, kalau kita faham maksud bai'ah, bai'ah ni dipanggil janji, perjanjian taat setia, dipanggil sebagai bai'ah. Perjanjian taat setia kita dengan Allah ada juga. Perjanjian taat setia di antara sahabat dengan Nabi. Perjanjian taat setia kita dengan Nabi. Sebenarnya kita telah pun melakukan perjanjian bai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada di alam rahim. Kita duduk dalam rahim ibu, kita dah buat perjanjian. Apabila Allah tanya alastu bi rabbikum, kita jawab apa? Bala syahidna. Ya, kami menyaksikan, kami mengaku bahawasanya kamu ialah Tuhan. Tapi bila lahir manusia tu, ramai yang melakukan perkara yang disebut sebagai syirik. Sebab tu Nabi jumpa Al-Ansar. Nabi jumpa ketua Al-Ansar yang terdiri daripada 12 orang. Salah seorang yang bernama Ubadah bin Samit. Nabi kata bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'a. Nabi meminta bai'ah 6 perkara, yang mana ke-6 ini merupakan bai'ah yang berbentuk janji tak buat. Bukan janji kena buat, janji tidak buat. Yang pertama, Nabi menuntut supaya Al-Ansar, sahabat, kerana meminta 6 perkara. Yang pertama, ala an la tusyriku billahi syai'a, bahawa kamu tidak mensyirikkan Allah dengan apa jua pun. Ini penting untuk kita tahu. Penduduk Mekah ketika berada di kota Mekah, Al-Quran yang turun di Mekah, ke semua ayat-ayat yang turun di Mekah dipanggil sebagai ayat Makkiyah. Semuanya membincangkan tentang aspek ketuhanan, menyentuh tentang ketuhanan. Tidak ada ayat yang turun di Mekah membincangkan tentang hukum hakam. 10 tahun turun di Mekah, ayat itu semua bincang tentang apa? Ketuhanan. Bab ketuhanan saja 10 tahun. Sebab tu bila orang tanya, kamu mengaji tauhid, mengaji akidah berapa lama ni? Seminggu habis dah. Seminggu habis dah mengaji akidah. Al-Quran turun di Mekah 10 tahun. Sebab apa lama sangat ni? Nak buang kesyirikan, benda-benda yang dah berkarat, yang dah lama tu. Bila dah terlalu lama, dia makan masa nak kena buang. Sebab dah berkarat, dah bersarang di dalam hati. 10 tahun. Oleh kerana Al-Ansar ini tidak berada di Mekah, dan mereka tidak menyaksikan penurunan ayat yang berunsur ketuhanan. Sebab tu apabila datang rombongan ketika musim haji, ketika musim haji ni orang Madinah pun datang. Orang Madinah datang ke Mekah, Nabi memanggil, Nabi berjumpa dengan ketua-ketua puak, ketua-ketua kaum, menceritakan tentang Islam begini. Antaranya ialah Ubadah bin Samit. Yang pertama, Nabi kata kamu jangan syirik kepada Allah.
dengan apa jua sekalipun. Sebab tu perkara yang kita buat, ibadat yang kita buat, satu hari satu malam, iaitu solat, perlu dibersihkan amal ibadat itu daripada unsur syirik. Nak jadi syirik tak susah, senang. Sama ada dengan perbuatan, perkataan maupun kepercayaan. Apabila salah satu daripada tiga perkara ini berlaku, maka seseorang itu dipanggil keluar daripada Islam. Menyembah patung berhala secara jelas walaupun tanpa ada niat. Ini bahaya. Sebab tu perlu kepada apa? Perlu kepada pemantapan akidah yang kukuh. Lebih-lebih lagi kepada anak muda, perlu mengaji akidah itu terlebih dahulu. Kadang orang yang baru masuk Islam, dia gelar sebagai muallafatu qulubuhum. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafatu qulubuhum. Muallafah ni orang yang baru masuk Islam, orang yang dijinakkan hati. Orang yang baru masuk Islam, apa perkara asas yang perlu ditekankan kepada mereka? Orang Melayu dipikir apa? Bagi pandai baca Quran. Orang Melayu yang paling ditekan apa? Bagi pandai baca Quran. Jadi betul ataupun tak betul? Itu nombor 2. Bagi pandai baca Quran itu nombor 2, nombor 3. Sebab apa? Pandai membaca Quran itu bukan satu tuntutan fardu ain. Pandai baca Quran, kita pandai, okey baca. Tapi kalau kita tengok dalam konteks orang yang baru masuk Islam, perkara yang pertama perlu ditekankan daripada akidah. Sebab itulah orang masuk Islam 2-3 minggu, 10 hari, 20 hari, 1 bulan, 2 bulan, masuk agama dia balik. Sebab apa? Sebab tidak ditekankan dari sudut akidah, kepercayaan. Duk suruh tekan dia baca Fatihah, tekan dia mengaji Al-Quran, dia pun pening. Aku tak pandai baca, lidah tak boleh sebut lagi, duk pasal. Nampak? Yang pertama sekali akidah, bukan Al-Quran, untuk baca Al-Quran. Selepas akidah dah mantap, baru kita terapkan cara nak solat, iaitu ditekankan bacaan Fatihah. Itu cara dia. Ini orang Melayu kita ni silap faham. Orang Melayu kita ingat apabila dah boleh baca Quran tu kira dah pandai, dah alim. Belum tentu. Orang yang baca Quran, Arab pun dah pandai baca Quran juga. Yang tak pandai baca langsung pun ada juga. Tapi bila tanya dari sudut alim tak alim, bukan nilai daripada sudut bacaan. Alim tidak alim bukan nilai dari sudut pakaian. Itu masyarakat ada tanggapan yang kita, persepsi yang kita kena buang. Ataupun benda-benda yang kita kena tekankan. Yang pertama sekali akidah. Akidah ini dibawa oleh para rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Nabi Nuh yang mempunyai kaum. Nabi Nuh yang mempunyai kaum. Nabi Nuh datang, diutuskan Nabi Nuh. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Nuh ayat yang kedua, yang mana Nabi Nuh kata apa? Nabi Nuh kata, ya qaumi, wahai kaum aku, sembahlah Allah. Qul ati'u wa'buduhu, qul ati'u wa'budu fattaqun. Macam mana ayat tu saya tak ingat. 3 ayat yang ditekankan oleh 3 perkara yang ditekankan oleh Nabi Nuh. Sembah Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Yaghfir lakum min zunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Apabila kamu melakukan 3 perkara ni, dosa-dosa kamu akan diampunkan dan kamu akan dipanjangkan umur. Ini satu tawaran, satu promosi yang Nabi Nuh bawa nak bagi kepada kaum dia. Tapi kaum dia ingkar. Nabi Nuh dilabel dengan macam-macam. Bak label tak label ini bukan benda baru. Tengok orang tu ni, kita bawa, kita chop dia sebagai sesat. Nabi Nuh, Nabi Muhammad dah dilabel, dah dicop macam-macam lah, sebagai tukang sihir, orang sesat, macam-macam. Jadi dalam bai'ah yang berlaku, yang Nabi minta yang pertama, jangan berlaku syirik, sama ada secara terang ataupun secara zahir ataupun batin. Kerana ini perkara yang sangat merosakkan ibadat. Dia panggil apa? Perkara yang membinasakan. Sebab Nabi kata dalam hadis yang lain,
Ittaqus sab'a al-mubiqat. Elakkan 7 perkara yang boleh merosakkan kamu. Yang pertamanya syirik. Dalam Al-Luqman pun diceritakan, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman yang besar. Jangan kita faham zalim ini orang atas ya. Orang atas itu dibuat zalim. Buat zalim kepada kita, ambil duit kita, itu dipanggil zalim. Sebenarnya kita faham, kalau melihat kepada konsep zalim dan juga khianat, imam pun boleh jadi zalim. Tu imam boleh jadi zalim, boleh jadi khianat. Macam mana imam khianat? Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi dia ada bawa satu hadis di dalam bab tentang doa kunut. Dalam bab tentang doa kunut, Imam Nawawi dia bawa satu hadis. Seorang imam dipanggil mengkhianati makmum apabila dia mengkhususkan doa untuk diri dia. Dipanggil khianat. Fayakhtassu bida'watin dunahum. Imam mengkhususkan doa untuk diri dia. Imam baca Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baca doa kunut pula imam baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Makmum belakang amin. Makmum amin. Makmum tak faham bahasa Arab, padahal imam sedang kelentong kita. Imam sedang menipu kita dengan sebab apa? Dengan sebab doa untuk diri dia ya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, ampunkan dosa saya dan dosa mak ayah saya sahaja. Kita amin, amin. Ini juga dikatakan sebagai mengkhianat amanah yang telah diberikan oleh makmum. Sebab apa? Sebab imam itu apa dia imam? Mani yu'tamma bihi, ataupun may yuqtada bihi, orang yang diikut. Kita melantik seseorang itu menjadi imam, maksudnya kita melantik dia jadi pemimpin. Kita nak ikut dia. Macam mana pemimpin khianat tikam belakang orang? Sebab itu apabila kita nak faham konsep zalim, jangan kita melihat kepada zalim itu hanyalah pemerintah, tetapi kita sendiri boleh menjadi zalim. Ketika dalam solat pun kita boleh menjadi zalim. Dalam rumah pun kita boleh menjadi zalim. Apa dia zalim? Meletakkan sesuatu tak kena cara, bukan kepada tempat yang sepatutnya. Itu juga dipanggil zalim. Jadi bai'ah yang pertama, kalau kita tengok ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dipanggil Makkiyah. Ayat yang diturunkan di Madinah dipanggil Madaniyah. Kebanyakan, boleh katakan semua yang turun di Mekah menyentuh aspek ketuhanan secara keseluruhan. Sebab itu apabila orang mengatakan, oh agama ini sikit-sikit kira nak perang ya. Sebab tu orang cop sebagai Islam itu sebagai teroris. Orang cop Islam itu sebagai penganas. Siapa yang memburukkan Islam? Orang Islam sendiri, bukan orang luar. Orang luar tu kita tahu dah. Yahudi dan Nasara, mereka memburukkan agama, itu tak menjadi satu benda yang pelik. Tak jadi pelik. Allah sendiri cerita dalam Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan suka kepada Islam sampai kiamat. Sebab tu Allah gunakan dengan huruf lan. Walan tarda, lan apabila masuk kepada fi'il mudhari' tarda, menunjukkan sampai bila-bila. Tidak menjadi satu benda yang pelik. Tapi apabila orang Islam sendiri yang burukkan agama, ini pelik. Dia burukkan sendiri orang Islam, nama Muslim, tiba-tiba dia mengatakan, apa Islam ni ganas, teroris, Islam ni buat benda-benda yang tak relevan. Sebab tu yang nak memburukkan Islam bukan orang luar, orang dalam. Sebab itu kalau kita tengok zaman Rasulullah, Nabi tahu mana Yahudi. Yahudi ada melakukan perjanjian dengan Rasulullah ketika di Madinah. Yahudi dia ada banyak, Bani Mustaliq, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, puak-puak suku kaum Yahudi ini. Mereka itu memang bermusuh dengan Islam, sentiasa cari peluang nak hentam Islam. Tapi tiba-tiba muncul satu puak yang disebut sebagai Al-Munafiqin. Muncul satu puak yang dijelaskan dalam Al-Baqarah, banyak ciri-ciri dia. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
ada segelintir manusia yang mengaku beriman dengan Allah dan beriman dan percaya, mengaku beriman dengan Allah dan dia mengaku dia orang mukmin juga, menipu orang mukmin. Mengaku kata beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi Allah balas apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tu penipu. Yukhadi'un Allah. Cuba nak tipu Tuhan, cuba nak tipu Allah. Jadi golongan ini yang merosakkan Islam daripada dalam. Golongan ini yang musnahkan agama daripada dalam, yang nak bagi orang nampak agama kita ni satu benda yang teruk. Sebab tu saya kata dalam ayat yang turun di Mekah tidak ada langsung yang menceritakan ayat yang menyuruh supaya memerangi orang kufar, supaya bunuh orang kafir. Tak. Orang yang cuba memburukkan gambaran agama kita ni dengan apa? Dengan keganasan yang disebut sebagai irhabiyah, teroris ganas. Muncul satu puak yang nama dia apa dia? ISIS, yang nak memburukkan Islam. Bila orang tengok, oh macam ni kan Islam, sikit-sikit nak perang. Tak. Dalam Al-Quran 30 juzuk, ayat suruh perang dengan ayat suruh berdamai dan berbuat baik. Ayat buat baik, ayat suruh berdamai ni lagi banyak daripada ayat perang. Sebab tu kita tak boleh memahami Al-Quran itu secara literal, secara zahir. Ambil ayat Quran kita pakai tu, tak boleh. Sebab kita tak mampu untuk memahami kalamullah dengan tidak ada alat. Kita tidak mampu untuk memahami mukjizat dengan tidak ada asas. Tidak cukup hanya kita dengan membaca terjemahan bahasa Melayu. Oh, ayat ni suruh perang ni, aku pergi perang. Tak. Perlu kepada orang yang menghuraikan kepada kita, iaitu Rasul. Perlu kepada orang yang menghuraikan kepada kita. Siapa dia? Sahabat. Juga perlu kepada orang menghurai. Siapa dia? Tabi'in dan juga ulama-ulama yang ada pada hari ini. Sebab itu bila meninggal ulama, bila orang tak mau mengaji, manusia ni jadi bodoh. Nabi kata apa? Mautul alimi musibatun la tujbar. Musibah yang paling besar bukan musibah berlaku kematian sanak saudara. Musibah yang paling besar bukan musibah banjir, ribut. Tak. Musibah yang paling besar Nabi kata apa? Mati orang yang pandai dalam agama. Bila mati orang yang pandai dalam agama, manusia ni hidup dalam sesat. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Kita akan lantik sesiapa saja untuk jadi pemimpin kita. Tak ada orang pandai duk tolak-tolak siapa dah nak jadi imam ni. Ini berlaku. Tak ada orang nak jadi imam sembahyang maghrib, pakat duk tolak. Kita tolak dia, dia pun tolak kita. Sama-sama tak boleh. Last kali, tak apalah, jadilah siapa dia pun jadi imam. Dalam keadaan apa? Tidak ada ilmu. Apa yang berlaku? Fadallu wa adallu. Mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Ini dipanggil apa? Musibah. Ini juga dipanggil musibah, bala. Sebab tu kita perlu tekankan aspek ketuhanan, tauhid kepada anak-anak, lebih-lebih lagi kanak-kanak, remaja, budak-budak. Dalam Al-Baqarah ada satu ayat. Al-Baqarah ni dipanggil surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Tapi ada beberapa ayat di dalam Al-Baqarah ni dipanggil ayat Makkiyah. Antaranya Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, bila kita tengok ya ayyuhan nas, ayat tu Mekah. Ada perkataan ya ayyuhan nas, ayat tu ialah Makkiyah, turun di Mekah. Karena ayat itu menyeru semua manusia. Walaupun pada asasnya ayat itu dipanggil ditujukan kepada ahli Mekah. Kata Allah, wahai Mekah, wahai ahli Mekah, wahai manusia, i'budu rabbakum. I'budu dengan makna wahadu. Wahadu rabbakum, esakan Tuhan kamu. Sebab tu kita kena faham tafsir, bukan hanya kita ambil terjemahan ayat. I'budu asalnya sembah Tuhan kamu. Musyrikin Mekah dia sembah Tuhan tak? Musyrikin Mekah sembah Tuhan tak? Ini bayang lah. Tanya, orang kafir dia sembah Tuhan tak? Dia pun kata dia sembah Tuhan juga. Habis patung tu saja, simbolik. Cuba tanya Hindu ke apa agama apa pun, dia kata dia mengiktirafkan adanya Tuhan, dan dia mengakui adanya Tuhan yang satu. Baik tanya Yahudi, baik tanya Nasara.
patung-patung itu cuma sebagai simbolik, perantaraan bagi mereka. Sebab tu ayat ya ayuhan nasu budu, i'budu dengan mana wahadu. Sebab apa? Kerana Nabi SAW bawa agama kepada ketika di Mekah. Nabi menghapuskan syirik. Sembah Allah semata-mata tidak cukup padahal kamu itu melakukan syirik. Jadi dua benda yang dinafikan, yang dilarang, yang dibawa oleh Nabi kita apa dia? Sembah Allah, jangan syirik. Sembah saja masih lagi syirik, tak memadai. Sebab tu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lain daripada Allah. Maksudnya apa? Kita cuba buang unsur-unsur kesyirikan di dalam diri. Itu pesanan bai'ah yang Nabi minta kepada Al-Ansar. Sebab Al-Ansar tidak ada ketika mana penurunan ayat di Mekah. Yang kedua, Nabi kata wala tusriqu, jangan kamu mencuri. Jangan kamu mencuri. Bila sebut mencuri ni orang takut. Sebab buka Al-Quran, tengok Al-Quran ada ayat siapa yang curi ni kena potong tangan. Orang jadi takut lebih. Memang Al-Quran nak bagi kita takut, bukan nak bagi kita buat. Ini orang silap faham. Al-Quran ayat-ayat yang mana bentuk ancaman, ayat-ayat yang bentuk ancaman daripada Allah, bukan nak suruh kita buat. Sebab tu kita manusia, saya baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang saya bacakan di permulaan tadi, benda yang kita sangka benda itu baik sebenarnya tidak baik. Benda yang kita sangka tidak baik sebenarnya benda itu baik. Kita tak tahu, Allah tahu. Sebab tu ayat dalam Al-Quran yang membentuk ancaman, terutamanya di dalam ayat potong tangan bagi orang yang mencuri ni. Oh, takut. Memang Al-Quran bertujuan untuk menakutkan kita, bukan untuk potong tangan kita. Jadi tidak mudah, tidak mudah untuk seseorang itu dipotong tangan. Tidak mudah seseorang itu untuk dibunuh. Kerana nyawa manusia di dalam Islam ada harga dia. Sebab tu orang yang mati dibunuh, maka hukuman yang selayaknya ialah bunuh. Manusia kata itu zalim. Tak apalah, zalim apabila tak berlaku kepada adik-beradik dia. Cuba berlaku kepada ahli keluarga dia. Apabila perkara tersebut berlaku pada ahli keluarga dia, dia yang lebih zalim daripada orang lain lagi. Dia lebih teruk. Seorang dibelasah 10 orang, buli sampai mati. Ya, Islam tak kata begitu. Bila sabit betul-betul kesalahan, baru diadakan hukuman. Bila tengok ciri-ciri, bila tengok syarat-syarat dia, itu baru syak. Baru syak kata orang tu curi, dah kena belasah, mati. Syak ragu-ragu dalam agama, dalam Islam, dalam hukum tak boleh pakai. Dalam hukum maka mesti yakin dan juga zon, terutamanya di dalam bab fiqh. Sebab itu dalam kaedah menetapkan tadru'ul al-hududu bisyubhat. Hukuman-hukuman had ini gugur apabila ada unsur-unsur syubhat, ada unsur-unsur ragu-ragu, tak boleh terima. Bukan senang kita nak laksanakan hukum. Dia ada dhawabit, dia ada syarat, dia ada benda-benda yang kita perlu lihat. Jadi bila orang tengok, oh tak boleh lah, zalim lah, begini. Ya, zalim. Zalim ke? Zalim bila tak kena kepada diri dia. Bila kena kepada diri dia, dia lagi zalim, lagi teruk lagi. Sebab tu Nabi pesan, Nabi kata apa? Wala tusriqu, Ansar, kamu jangan curi, sikit ataupun banyak. Kerana mencuri itu maksud dia apa? Mengambil hak orang lain tanpa sebenar. Kadang-kadang orang tu curi juga, tapi dia curi dengan atas alasan duit cukai, atas alasan duit perkhidmatan. Orang pun nampak, oh baik, padahal tu nama apa? Curi. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi diminta, Imam Nawawi duduk zaman fitnah, dalam kurun yang ke-600 Hijrah lebih. Imam Nawawi hidup pada zaman pemerintah yang agak zalim. Dia panggil Imam Nawawi, wahai Imam, tolong keluarkan fatwa, boleh saya mengambil harta rakyat. Sebab apa? Nak pergi perang ni, izinkan, bagi fatwa, kata halal. Imam Nawawi kata apa? Tak boleh, haram mencuri,
mengambil hak orang dengan tidak sebenar. Oleh kerana fatwa Imam Nawawi kata haram, dia kena buang negeri, kena keluar daripada Syam, buang negeri. Tak silap saya 5 tahun kena buang. Sebab apa? Tak setuju dengan pemerintah. Asalnya minta supaya dia mengeluarkan fatwa boleh ambil. Sebab tu makan harta orang lain dengan cara tidak sebenar, mengambil sama ada sikit ataupun banyak, dengan alasan apa jua sekalipun, maka itu dipanggil mencuri. Itu yang kedua yang Nabi minta. Dan yang ketiga, di antara bai'ah yang Nabi minta supaya Ansar menjauhi perkara tersebut, wala taznu, jangan melakukan zina. Ini sangat berleluasa. Wala taqtulu auladakum. Nampak? Yang ketiga, wala taznun, jangan kamu melakukan zina. Yang keempat, wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak kamu. Kenapa bunuh anak? Sebab ini merupakan amalan jahiliah. Orang jahiliah, sebab tu dalam Al-Quran, terutamanya di dalam surah Al-An'am, dan ada lagi satu surah, 2 surah yang menyentuhkan, ada 2 ayat, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, wala taqtulu auladakum min imlaq. 2 ayat. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyakum. 2 ayat yang mengatakan apa? Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut kamu tak boleh bagi rezeki, takut kamu tak mampu nak jaga. Anak ramai sangat, tak ada duit, susah, miskin. Ini amalan yang dilakukan oleh jahiliah. Apa dia jahiliah buat? Adat jahiliah, antara benda-benda yang dilakukan oleh jahiliah, mereka membunuh anak, terutamanya perempuan. Sebab apa? Sebab takut tak boleh beli, tak boleh beli makan, tak boleh nak bela anak. Jadi Allah melarang. Allah kata apa? Kami yang bagi rezeki kepada kamu dan mereka, dan kami yang bagi rezeki kepada mereka dan juga kamu. Maksudnya anak itu ialah rezeki. Anak ialah rezeki. Jadi larangan tersebut bukan hanya kepada anak perempuan, tetapi juga umum, meratai kepada anak-anak laki-laki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak kamu. Jadi ini menjadi satu larangan. Sedar ataupun tidak sedar, orang kita pada hari ini dia kembali balik perangai jahiliah. Larangan ni dilarang oleh Nabi ketika di Madinah 1400 tahun lebih. Dah larang dah, jangan bunuh anak. Tapi sekarang orang kita cuba menghidupkan budaya jahiliah dengan membunuh anak, buang di dalam tong sampah, buang dalam mangkuk tandas, buang di merata-merata tempat. Sebab apa? Sebab berlaku larangan yang pertama tadi. Larangan apa? Wala taznu, jangan kamu zina. Jadi bila berzina, dia akan melahirkan anak. Dia dalam, kalau orang kahwin ni cukup susah nak dapat anak. Kahwin kadang ada yang 5-6 tahun tak dapat anak. Zina ni sekali Allah dah tunjuk dah, mudah dapat. Jadi orang kita cuba menghidupkan budaya jahiliah. Bunuh anak ni bukan budaya moden dah, budaya jahiliah. Islam dah hapus dah dulu, kita cuba hidupkan balik dengan kata apa? Beri nafas baru lah, senang kata. Banyak budaya-budaya jahiliah yang dihidupkan. Antaranya terutamanya kaum perempuan, laki-laki pun ada juga. Dalam ketika mana di Mekah, umat masyarakat yang ada di Mekah, mereka melakukan tawaf, juga melakukan tawaf. Laki-laki di waktu siang, perempuan di waktu malam, dalam keadaan berbogel, dalam keadaan telanjang, sebelum turunnya ayat khuzu zinatakum. Umat ketika itu tawaf mengelilingi Kaabah dalam keadaan telanjang. Jadi Islam dah hapuskan benda tu, agama dah hapuskan budaya-budaya tersebut dengan adanya apa dia? Menutup aurat bagi laki-laki ataupun perempuan. Sehingga turunnya ayat di dalam surah An-Nur, terutamanya ayat dalam ayat yang ke-20 dan 21. Turun ayat supaya
menutup aurat, terutamanya bagi perempuan. Tapi budaya ini cuba dihidupkan balik. Orang sekarang kata dia trend moden apa, itu dah dihapuskan dulu. Itu dah banyak kolot, dah lapuk dah. Islam dah hapus, dah buang benda-benda tu. Dan perlu kita ingat bahawasanya agama sama sekali tidak berlawanan dengan fitrah. Agama sama sekali tidak berlawanan dengan keinginan manusia. Bahkan agama menggalakkan manusia buat, tetapi meletakkan syarat, meletakkan panduan. Contohnya manusia laki-laki dan perempuan ada keinginan antara satu sama lain. Ini fitrah. Islam ke bukan Islam ke, sama, semua nak. Laki nak perempuan, perempuan nak laki. Tapi Islam meletakkan syarat. Agama meletakkan syarat, bukan menghalang. Meletakkan syarat melalui panduan. Mesti ada dengan cara ikatan yang betul. Mesti ada melalui ikatan pernikahan yang disebut sebagai aqdun, ikat. Mesti ada wali, mesti ada saksi. Sebab tu kalau orang kata Islam itu sikit-sikit tak boleh, agama sikit-sikit tak boleh, nak buat itu tak boleh, nak buat itu tak boleh, sebenarnya silap. Apa yang dilarang itu merupakan benda yang tak baik untuk kita. Benda yang dilarang bukan benda yang baik untuk kita, tapi sebenarnya yang tak baik. Dalam ayat saya baca tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sendiri tahu apa yang baik untuk kita, sedangkan kita tak pernah tahu pun. Islam mengharamkan pembunuhan, kerana itu dipanggil menceroboh hak orang lain. Mengharamkan minum arak, itu dipanggil apa? Merosakkan akal. Manusia saja nak bagi rosak diri sendiri. Mengharamkan perzinaan kerana boleh merosakkan hubungan keturunan. Sebab itu kalau kita kaji, perempuan yang kematian suami tak boleh nak kahwin lain selagi mana belum habis iddah. Terperinci kecuali selepas daripada habis iddah. Iddah itu maksud tempoh menunggu. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 ashhurin wa ashra. Sebab apa perlu 4 bulan? Ini manusia kalau fikir dengarkan, manusia tak dapat. Sebab apa 4 bulan? Kerana tempoh tersebut nak tengok sama ada di dalam rahim wanita tersebut ada tak benih bekas suami dia yang meninggal. Kalau berkahwin dalam tempoh 4 bulan 10 hari belum habis tempoh tersebut, ditakuti akan bercampur air mani di antara laki-laki yang suami yang baru dan suami yang telah meninggal. Jadi lahir anak dalam keadaan apa? Tak tahu nak bin siapa. Sebab tak tahu status, dah bercampur. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah kata kami menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur. Yang bercampur daripada amsaj, mukhtalit, di antara laki-laki dan perempuan. Maka manusia itu dilahir, kemudian diuji, nak tengok sabar ke tak sabar. Sebab itu Islam meletakkan, agama meletakkan apa? Satu dawabit, satu panduan. Bukan menghalang fitrah. Fitrah manusia, fitrah kita ni suka kepada hiburan, nak seronok, sikit-sikit nak seronok. Tak ada. Islam tidak halang, agama tidak halang. Tapi meletakkan panduan, macam mana garis panduan untuk kamu berseronok, macam mana garis panduan untuk kamu berhibur. Ada. Dan juga agama tidak melarang benda-benda yang naluri manusia ni, nak apa dia? Keinginan manusia. Nak kepada emas, nak kepada perak, nak kepada perempuan. Lelaki dia boleh berkahwin lebih daripada satu orang. Nak kahwin mampu tak mampu tu, itu pulang lah. Nak cerita kata boleh. Sebab apa? Agama tahu naluri fitrah manusia, orang lelaki dia memang macam tu. Perempuan nak kepada emas, nak kepada perak, boleh. Sebab agama tahu perempuan naluri dia cenderung kepada situ. Sebab apa lelaki boleh lebih daripada seorang, perempuan tak boleh? Sebab perempuan fitrah dia memang tak nak pun lebih daripada seorang. Jangan tanya soalan kenapa perempuan tak boleh. Sebab memang naluri, memang tak mau. Sebab tu perempuan bila diletakkan di depan dia, ni suami dia, ni emas. Ni emas banyak ni, ni suami dia. Agak-agak dia pilih mana ni?
Kalau orang tidak ada iman, kalau ikut nafsu semata-mata, dia pilih emas lah. Tapi apabila ada panduan, ada neraca yang menetapkan macam mana nak buat pilihan yang betul, dia pilih suami dia. Itu dipanggil orang yang solehah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Macam-macam yang Allah terangkan dalam surah An-Nisa. Manusia ni memang dihias dengan rasa keinginan. Nak kepada perempuan, nak kepada emas, nak kepada perak, nak kepada binatang ternakan yang banyak, nak kepada harta yang luas banyak. Cuma ada panduan yang disebut sebagai dawabit. Sebab tu bila orang pandang agama ni dengan sisi pandang yang silap, dengan ketiadaan ilmu, itu dia panggil. Sebab tu ilmu ni nak membezakan yang mana yang baik, yang mana yang tak baik, yang mana yang betul, yang mana tak betul. Sebab nafsu semata-mata dia akan bilang semuanya baik, dia akan kira semua baik. Dan juga wala ta'tu bi buhtanin taftaru baina aydikum wa arjulikum. Antara bai'ah yang Nabi minta kepada Al-Ansar, iaitu janganlah kamu membuat dusta, buat cerita, reka benda-benda yang palsu yang boleh menyebabkan berlaku pertelingkahan, boleh menyebabkan berlaku bunuh-membunuh. Dia berselisih ni mula-mula selisih mulut, tak puas hati, lawan kata, lepas tu timbul sampai kepada kemuncaknya ialah apa? Berlaku pembunuhan. Kalau dalam istilah bahasa Melayu kita, bila sebut fitnah tu apa yang kita faham? Fitnah, reka cerita kan? Reka cerita. Reka cerita ni dipanggil bawa berita palsu, dipanggil buhtan, buhtanun mubin. Fitnah di dalam bahasa Arab konsep dia luas. Sebab tu ada setengah orang yang memetik, dia kata apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl, dalam dua-dua dalam surah Al-Baqarah. Dia kata tak baik berfitnah. Fitnah tu dosa dia lebih besar daripada bunuh. Kalau macam tu baik bunuh lah, dosa tak sebesar fitnah. Silap. Fitnah yang dimasukkan dalam ayat bukan seperti yang kita faham. Fitnah yang dimasukkan di dalam ayat ialah syirik. Bukan fitnah yang kita faham, iaitu mereka-rekakan cerita. Jadi sumber fitnah yang boleh mudah berlaku, jelas berlaku, duduk di tangan dia. Buat reka cerita duduk di tangan kita ya. Pegang telefon tu, buat cerita macam-macam. Kemudian fitnah itu berleluasa. Sebab tu nak buka aib bukan satu benda yang mudah. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Nabi dah pesan dalam hadis 40. Tuan-tuan boleh tengok dalam hadis 40. Nabi kata sesiapa yang menutupi aib. Aib ini benda yang memalukan orang lain. Benda yang memalukan orang lain, sama ada benda tu benda baik ataupun benda buruk, dipanggil aib. Siapa yang tutup aib orang Islam, satarallahu lahu yaumal qiyamah. Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Sebab aib pada hari kiamat kalau Allah buka, malu. Sebab tu orang yang apabila didedahkan amalan, apabila didedahkan benda baik yang dia buat, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukum Allahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Dalam Ali Imran Allah cerita apa? Pada hari manusia ni dibentangkan amalan baik. Seronoklah kita bila orang puji kan. Kita sekarang ni pun bila kita buat baik, orang sebut-sebut nama kita pun kita seronok juga. Dan juga apabila Allah bentangkan benda yang tak baik, wa ma amilat min benda yang min su'in, daripada benda yang tak baik yang kita buat, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kita nak supaya benda tak baik yang kita buat tu tak mau tengok lah, aku tak mau tengok, duduk jauh-jauh lah. Amadan ba'ida ni satu tempoh, satu jarak yang begitu jauh, tak mau tengok, minta dijauhkan. Tapi nak buat macam mana lah, memang dah dibentangkan, dah ditunjuk. Sebab tu mereka-rekakan cerita ni benda yang berhasil daripada mengumpat, benda yang hasil daripada mengumpat, yang disebut sebagai namimah dan juga ghibah. Nabi SAW, saya cerita sikit. Nabi apabila nak qada hajat,
nak buang air, Nabi akan keluar daripada Madinah, tanah haram. Tanah haram Nabi keluar. Tanah haram Madinah, tanah halal Madinah di mana? Kalau siapa pernah pergi buat umrah turun di Madinah, Bir Ali, Abyarul Ali, itu tanah haram paling dekat di Madinah. Bukan saya kata Nabi keluar pergi Bir Ali qada hajat, tak. Nabi keluar daripada kota Madinah untuk qada hajat. Nabi akan mengambil pelepah kurma untuk dijadikan sebagai sutra dinding. Sebab dulu tak ada tandas. Bila tak ada tandas, kalau kencing di tempat yang terbuka luas, orang akan nampak. Nabi ambil pelepah kurma, tutup. Nabi akan bawa siapa dah? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tukang khidmat, pembantu Nabi. Bawa Anas bin Malik. Selepas daripada qada hajat, Nabi lalu di dua perkuburan, dua tanah perkuburan. Nabi kata dua orang dalam kubur ni sedang kena seksa sekarang ni diazab. Kemudian Nabi ambil pelepah yang dua tadi, Nabi pacakkan. Nabi pacak satu, Nabi pacak kubur ni satu. Kemudian sahabat tanya sebab apa? Nabi kata dua pelepah kurma ini selama mana dia hidup, dia akan mengurangkan azab orang dalam kubur tadi. Jadi sahabat dia tanya, apa kesalahan dua orang tadi sehingga diazab? Yang pertama, kerana mengumpat. Yang kedua, kerana kencing. Orang lelaki dalam soal nak buang air, soal kencing. Sebab tu Nabi kata dalam Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram, kebanyakan azab kubur orang lelaki-lelaki ni kencing. Kencing yang kita faham, kencing dua kan. Kencing orang tu boleh kencing ke? Kencing orang ni, kaki kencing ni, tu juga. Tapi bukan yang tu. Kencing, air kencing tu mercik kena balik. Kencing berdiri. Sebab tu larangan kencing berdiri tu. Kalau boleh duduk. Bukan masuk haram kencing berdiri, tak. Tapi kalau boleh duduk. Sebab takut dia terkena balik kepada pakaian kita solat. Bila solat 40 tahun macam tu, 40 tahun lah solat tidak sah. Sebab tu Nabi kata kebanyakan azab kubur kalau orang lelaki-lelaki ni sebab ada kencing. Nabi pernah kencing berdiri satu kali seumur hidup. Ini dalam kitab Bahrul Mazi. Dalam Bahrul Mazi, dalam Sunan Tirmizi ada menceritakan satu kali. Itu pun sebab terpaksa. Kerana kalau duduk habis pakaian akan terkena najis. Sebab itu dipanggil tempat pembuangan sampah, mazbalah. Perempuan jauhkan benda yang menyebabkan azab kubur. Apa dia? Mengumpat. Ini menjadi rutin. Biasalah perempuan mengumpat. Kalau kita ubah istilah yang baru, dia panggil apa? Gosip lah. Gosip lah. Dia sebut mengumpat ni orang takut. Orang kata tak boleh mengumpat. Mengumpat ni makan daging sendiri, makan daging kawan. Allah umpamakan mengumpat ni seolah-olah dia makan daging kawan dia sendiri yang sedang mati, yang telah mati. Jadi kalau mengumpat tu ditukar jadi gosip. Padahal sama ya, cerita benda-benda orang, cerita pasal orang. Sampai dalam kain orang pun nak cerita juga. Tak. Ni kalau benda-benda, sebab tu kata aib, benda-benda aib ni tak boleh sebar. Ni sampai kalau tengok dunia hiburan, kalau artis bab-bab sampai dalam kain pun nak cerita kat orang. Hal-hal dalam bilik, hal-hal rumah tangga pun nak cerita dekat orang. Lepas tu mula berlaku perceraian, berlaku apa? Sebab apa? Saling buka aib. Ini tak betul, ini tak betul. Dia pun sampai bila dah habis. Dan yang terakhir, di antara perkara yang Nabi minta, iaitu jangan menderhaka dan merosakkan amal baik yang kita dah buat. Ini bai'ah yang keenam. Kita dah buat baik, tiba-tiba kita rosakkan amalan tersebut. Sedekah dah elok lah, kemudian dia riak pula. Ini ada dalam Al-Baqarah. Allah umpamakan orang yang sedekah, kemudian dia ungkit, seumpama meletakkan pasir di atas batu yang licin. Kita ambil pasir, letak atas batu, tiba-tiba turun hujan yang lebat, pasir itu pun hilang. Macam itulah pahala orang yang bersedekah apabila adanya riak, adanya unsur-unsur nak menunjuk dekat orang. Jadi manusia, dia tak boleh nilai hati orang. Kita boleh tahu hati orang tak? Tak boleh.
Sebab tu manusia ni kadang-kadang cuba-cuba nak jadi Tuhan. Cuba-cuba nak jadi Tuhan, acah-acah nak jadi Tuhan. Macam mana? Dia nilai hati orang. Tu tak khusyuk tu, nak tunjuk kat orang aku kenal lah dia ni. Nak tunjuk kat orang kata dia duit banyak, nak tunjuk kat orang kata ikhlas. Jadi itu dipanggil apa? Cuba nak jadi Tuhan lah tu. Sebab yang menyentuh soal hati ni tak ada orang lain kecuali Allah. Allah tak melihat tubuh badan, Allah tak melihat rupa paras, tapi Allah melihat kepada Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kamu, ikhlas ataupun tidak, khusyuk ataupun tidak. Tengok, sembahyang tak khusyuk, aku kenal ni. Kita nilai orang. Khusyuk tu soal hati. Khusyuk soal hati. Khusyuk ataupun tidak kita tak boleh tahu. Kita yang sembahyang, kita yang tahu. Khusyuk tu, kalau khusyuk tu rukun solat ke? Rukun solat tak khusyuk? Kalau rukun solat, saya sembahyang tak sah, tuan-tuan sembahyang tak sah. Sebab apa? Tak khusyuk. Sebab tu dalam soal hati Allah tak ambil sangat. Allah tak ambil kira dalam soal hati. Niat nak buat jahat, niat nak curi, pecah rumah orang, baru niat. Allah tak ambil kira. Allah kira yang zahir, yang perbuatan. Kalaulah bekal-bekal dalam hati diambil kira, kita semua sembahyang tidak sah. Tak sah semua, sembahyang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nabi dalam banyak-banyak isteri Nabi sayang kepada Aisyah. Kalau dari zahirnya Nabi bagi sama adil. Tapi bab hati ni tak boleh. Hati ni dia mesti ada juga dalam. Biasalah anak ramai, anak 5-6 orang, 2-3 orang, mesti ada seorang yang disayang. Adakah itu satu kesalahan? Tak adil? Tak. Allah tak ambil kira benda dalam hati. Kita doa supaya apa? Allah tak membebankan benda yang kita tak mampu. Rabbana la tu'akhizna, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan beratkan kami benda yang kau beratkan, perkara yang kau beratkan, bebankan kepada umat dulu. Sebab tu kita panggil umat yang wasata, pertengahan. Kalau kita kena semayang macam Bani Israel, dia nak semayang kita. Satu hari satu malam 50 rakaat, nak semayang bila? Bila masa kita nak semayang? Nak kencing, nak berak pun tak sempat, makan pun tak sempat. 50 waktu sehari semalam, kalau 24 jam, cuba bahagi berapa masa yang kita boleh rehat? Tak banyak, 50 waktu. Kurang sampai 5 waktu. Syariat Nabi dulu lebih teruk. Kita ni dipanggil Allah bagi keringanan. Sebab tu kita doa Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan beratkan kami benda yang kami tak mampu. Soal hati kita tak mampu. Bani Israel, kalau cerita tentang berkenaan dengan hukum taubat, taubat Bani Israel zaman Nabi Musa, taubat ialah dengan bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu, itu lebih baik untuk kamu. Inda bari'ikum fataba alaikum. Kita baca dalam Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Taubat Bani Israel ialah dengan membunuh diri. Woi, bunuh diri berat ni, kita mampu tak? Nak bunuh diri sendiri tak boleh. Kemudian syariat tersebut dihapuskan. Haram membunuh diri. Sebab tu orang Melayu, kita jangan dengar bunuh diri. Sebab ada akidah, ada pegangan. Tapi yang ada juga bunuh diri tu segelintir, yang mana terlalu mengikut nafsu, yang tak dikawal dengan ilmu dan juga akidah. Banyak Hindu, banyak Buddha selain daripada Muslim. Sebab tu penting untuk kita tanamkan mula-mula pada akidah, itu penting. Jadi inilah 6 wasiat ataupun 6 bai'ah taat setia di antara Al-Ansar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini merupakan panduan untuk kita dan juga untuk anak cucu kita supaya mengambil ini sebagai satu pengajaran. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin.